Jika ini berlaku, maka bahasa kebangsaan kita bukan sahaja menjadi bahasa yang lebih dinamik, mampu membawa kakasan dari pelbagai budaya, malah bahasa Melayu akan menjadi bahasa ilmu yang hebat. Dalam aspek ini, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) boleh memainkan peranan utama untuk merangsangkan pasaran terjemahan ini. Dalam kita memastikan rakyat Malaysia mampu menguasai bahasa kebangsaan, kita tidak harus mengabaikan kemampuan rakyat Malaysia bertutur dalam berbagai bahasa. Bayangkan, sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat cuma boleh memahami bahasa Inggeris, manakala majoriti rakyat negara China hanya bertutur dalam bahasa Cina sahaja. Apabila dua kuasa besar ini bersaing, apa peranan Malaysia dalam konteks antarabangsa zaman ini? Berbanding dengan negara-negara tersebut, rakyat Malaysia bukan sahaja mampu bertutur dalam bahasa Melayu, malah bahasa Inggeris, Cina, Tamil, Arab dan sebagainya. Sekarang lagi ada rakyat kita yang memang berbakat boleh berbahasa bertutur dalam 7-8 bahasa lagi. Ada bahasa Korean, bahasa Jepun. Mampukah kita menjadi negara kita yang dihormati dengan kekuatan keberbagai bahasa dan budaya serta keupayaan diplomatik? Bayangkan, Malaysia menjadi pendamai dunia kerana kita boleh mengajar dunia untuk hidup harmoni dalam kemasmukan kaum dan agama. Puan Yang di-Pertua, pada zaman ini kita tahu tak ramai orang lagi yang membaca buku, iaitu walaupun saya ingin menggalakkan ITBM lebih banyak menerbitkan, mencetakkan buku, menggalakkan pembacaan buku, tetapi saya pun faham tak ramai minat lagi baca buku. Justru lebih afdal kita tidak menggunakan lagi perintah larangan penerbitan buku. Antara tahun 1998 hingga 2023, sebanyak 781 penerbitan telah dikenakan tindakan perintah larangan di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Dan untuk makluman, sebenarnya jawapan yang diberikan kepada saya pada tahun yang lepas adalah 798 jilid buku yang dikenakan tindakan larangan, perintah larangan tersebut. Tetapi apabila saya buat carian di database KDN, saya dapat sahaja 781 jilid buku. Dan antaranya 348 jilid buku dalam bahasa Melayu, 246 jilid buku bahasa Inggeris, 135 jilid adalah bahasa Cina, 16 jilid bahasa Tamil dan 28 jilid buku bahasa Indonesia. 8 lagi buku dalam bahasa lain seperti bahasa Arab, bahasa Korean dan sebagainya. Ini bermakna hampir 45% buku yang dilarang terbitan adalah dalam bahasa kebangsaan kita. Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 telah pun dikuatkuasa selama 40 tahun. Tahun ni 40 tahun dah. Kita harus sedar akan perubahan zaman. Pada hari ini, orang yang berniat jahat mencapai faham penerbitan sudah pun tidak lagi mencari sumber fizikal. Tak ada orang baca buku dah. Mahu bahan lucu ataupun mahu bahan lucah, online. Mahu sebar berita palsu, online juga. Mahu membuat provokasi isu 3A, juga online. Malangnya, kita masih cuba sekat sini sana untuk bahan-bahan bentuk pencetakan. Ia hanya memberi satu persepsi negatif kepada orang awam bahawa penggunaan suatu bahasa dalam negara ini selalu dipantau dan disekat. Maka nanti akan ada orang yang membayangkan, jikalau kita ingin mengajar ilmu pengetahuan atau berbincang dengan lebih mendalam tentang isu falsafah, eloklah kita guna bahasa lain agar kita dipantau ataupun disekat. Ini sudah tentu memudaratkan bahasa kebangsaan kita. Puan Yang di-Pertua, kini Malaysia berada di persimpangan yang amat penting untuk membaharui struktur ekonomi negara. Ramai rakyat di luar sana ataupun yang berhormat duduk dalam Dewan Yang Mulia ini meluahkan kebimbangan
mereka terhadap nilai ringgit. Namun, ramai sebenarnya tidak tahu bahawa nilai mata wang bukan satu-satunya penanda bagi menakur kesihatan ekonomi suatu negara. Di sini saya petik dua perkara sahaja untuk menunjukkan keadaan ekonomi negara yang sebenar. Pertamanya, pinjaman kerajaan dalam mata wang asing pada tahun 2023 hanya adalah 2.1%, dan kalau kita berbandingnya dengan tahun 1997, ketika tu pinjaman negara, pinjaman kerajaan dalam mata wang asing adalah 21.7%. Jadi perbezaan 10 kali ganda. Kedudukan kita sekarang jauh lebih selamat berbanding dengan situasi dulu. Kedua, non-performing loan dengan izin pada tahun 1997, iaitu ketika krisis kewangan Asia, adalah 18.6%. Tahun lepas, tahun 2023, 1.65% sahaja. Paling penting sekali, ekspor negara kita bertambah baik sejak suku keempat tahun lepas. Pertumbuhan ekspor kasar negara dalam mencatat trend positif, iaitu 8.7% pada bulan Januari tahun 2024 baru-baru ini. Sememangnya, tugas kita sebagai wakil rakyat ialah untuk memantau dan mengimbangi dasar-dasar kerajaan. Namun, memuji biar berpada, mengkritik biar berhemah. Jangan kita melampaui batas dengan melontar kenyataan yang tidak benar sehingga menjejaskan sentimen pelaburan negara kita. Biarlah kita memberikan kritikan yang konstruktif. Puan Yang di-Pertua, dalam pada itu saya juga bersetuju dengan rancangan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar bagi mengurangkan pembaziran. Umpamanya, bilangan kenderaan diesel hanya meningkat kurang daripada 3% sejak tahun 2019. Namun jualan diesel bersubsidi meningkat sebanyak 40%. Ini adalah salah satu contoh bahawa kita perlu ambil tindakan drastik supaya wang cukai rakyat sampai kepada golongan yang layak dan bukan dicuri atau diselutup. Rentetan pelaksanaan dasar subsidi bersasar, saya juga berharap kerajaan akan melakukan pembaharuan dasar pengangkutan yang drastik. Wang yang berjaya dijimatkan berikutan pelaksanaan subsidi bersasar harus dilabur semula untuk menambahbaikkan pengangkutan awam di seluruh negara, bukan sahaja di Lembah Kelang. Tanpa menambahbaikkan sistem pengangkutan awam di bandar sekunder dan luar bandar, rakyat kita masih terpaksa bergantung kepada moda pengangkutan peribadi. Dalam keadaan ini, sebarang pengurangan subsidi petrol sudah tentu akan memberi impak yang sangat berat kepada semua. Saya masih lagi ingat lirik lagu patriotik lama. Saya tak pandai nyanyi seperti Puan Yang di-Pertua, tak merdu, tak sedap. Jadi saya petik lirik saja. Kampungku sudah berjaya, pembangunan sekeliling, ada jentera, ada kereta proton saga, sawah padi menguning. Sedap lagu tu, tetapi saya tak pandai nyanyi lah, maaf. Ya, kita bangga menghasilkan kenderaan negara sendiri. Namun pandangan bahawa milikkan kenderaan peribadi itu satu penunjuk kekayaan negara harus berubah. Kita lihat di negara-negara maju, rakyat mereka tak kira pendapatan atau pangkat menggunakan pengangkutan awam. Pemilikan kenderaan peribadi bukan keperluan asas. Saya akan gulung. Rakyat tidak perlu dibebani hutang pinjaman semata-mata kerana tiada pengangkutan awam yang efisien untuk bergerak, terutamanya ulang alik antara tempat kerja dan rumah. Jadi akhir sekali, pembaharuan dasar ekonomi dan pasaran perlu dilakukan secepat mungkin. Justru saya berharap ahli-ahli yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini akan memberi tumpuan untuk membicarakan perkara yang akan memanfaatkan negara kita dalam jangka masa panjang, bukan membuat provokasi yang memecah
belah masyarakat kita. Dengan itu, sekali lagi saya menjunjung kasih Tita Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, saya merakamkan penghargaan setinggi-tingginya merapat sembah ke atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibnil Marhum Sultan Iskandar sewaktu merasmikan penggal ketiga Parlimen ke-15 baru-baru ini. Di dalam titah ucapan ini ada beberapa perkara yang penting yang akan saya kemukakan di dalam perbahasan ini untuk sama-sama kita membina negara yang kita sayangi ini. Yang pertamanya di perenggan yang keempat, Yang di-Pertua Agong menyebut berkenaan dengan mustahaknya berganding bahu dan bekerjasama untuk membangunkan negara demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Di sini saya ingin mengingatkan kepada semua rakan-rakan ahli parlimen yang dilantik dan dipilih oleh rakyat di dalam negara kita yang berbilang kaum ini. Situasi demokratik di dalam negara kita ini sangat perlu. Kita bukan lagi berada di zaman dahulu kala, zaman yang tidak kenal erti demokrasi berparlimen dan seumpamanya. Dalam parlimen kita, saya sangat menyokong apa yang disebut oleh Yang Berhormat Keluang sekejap tadi. Kita mempunyai bangsa yang berbagai-bagai dan kita mempunyai kekuatan yang berbagai-bagai di dalam negara kita. Bukan bermakna yang layak mentadbir memerintah negara ini di sebelah kerajaan sahaja, tidak. Di sebelah sini kita pun pernah menjadi kerajaan. Kalau saya nak sebut, waktu kita menjadi kerajaan, ringgit Malaysia ini tidak menjunam turun. Walaupun ringgit Malaysia daripada tahun ke tahun sebagaimana yang disebut, pernah dia semakin menurun. Tetapi sekarang ini adalah situasi yang paling parah di dalam negara kita yang implikasinya terlalu teruk, terutamanya untuk rakyat miskin di dalam negara kita. Jadi sebab itu, apabila kita mempunyai kekuatan tersendiri, laluan, sila, sekejap. Sikit. Terima kasih kepada YB Pasir Putih. Jadi, sama ada YB setuju tak? Sebenarnya masalah penurunan nilai mata wang ringgit ni bukan masalah sekarang saja, tetapi sebenarnya dia telah berlaku sekurang-kurangnya 20 tahun lebih dah. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu isu, satu masalah struktur ekonomi kita. Dan setiap kerajaan, kesemua di sini pernah jadi kerajaan. Jadi kita tak perlu menuding jari. Kita perlu bekerjasama, tak kira kerajaan ke pembangkang, bekerjasama untuk membina semula negara khasnya untuk reform ekonomi kita. Tanya saja itu bukan tanya tu. Saya kira saya menyokong pandangan daripada Keluang, tapi dia bangun, dia menentang saya. Saya kira Keluang, saya tak bagi laluan. Duduk dulu, saya nak bagi tahu. Duduk dulu. Saya rasa Keluang mesti mempelajari konsep ekonomi. Kalau mata wang ini turun, ia memberi 1001 macam petanda aras kepada ekonomi negara. Keluang mesti faham perkara ini. Jangan Keluang duduk di sebelah kerajaan mempertahankan apa jua yang ada pada kerajaan. Saya menyatakan bahawa penurunan nilai ringgit ini salah satu daripada petanda. Jadi sebab itu saya harap pihak kerajaan mesti lebih demokratik untuk kita membina semula ekonomi negara kita ini.
di mana kita mempunyai ahli-ahli parlimen yang latar belakangnya berbagai-bagai. Mungkin Kota Raja, dia mempunyai hubungan dengan Vietnam, dengan Kemboja rapat mungkin. Kami sebelah ini mempunyai hubungan dengan Middle East yang kuat. Rakan-rakan daripada yang berbangsa Cina mempunyai hubungan dengan China, dan ada rakan-rakan yang mempunyai hubungan yang baik dengan negara-negara di sebelah Eropah. Mengapa tidak kita garapkan secara resmi di atas suara kerajaan itu sendiri untuk kita menarik pelabur-pelabur yang datang dan melabur di dalam negara kita secara bersungguh-sungguh? Saya kira negara kita ini sudah cukup kekuatan yang ada, dan kita berhentilah berpolitik membabi buta sebagaimana pada hari ini. Kita mesti menghormati pandangan yang berbeza di antara pembangkang dan seumpamanya. Tadi yang di-Pertua timbalannya di Pertua Dewan, dia sebut, saya tidak nak ni, dia kata fikirlah kita bercakap dalam masa 12 minit ni untuk kita fokus kawasan ke apa. Saya nak sebut berapa kali kita fokus kawasan, apa tindakan yang diambil oleh kerajaan kepada pihak pembangkang di kawasan yang kita suarakan kepada kerajaan. Ini sikap yang berlaku dalam negara kita, dan sikap yang seumpama inilah menyebabkan pelabur-pelabur asing seluruh dunia sebenarnya meletakkan tanda soal yang banyak kepada Malaysia. Ikhlas saya sebut. Saya juga mempunyai rakan-rakan yang ramai daripada negara-negara luar. Saya belajar 10 tahun di negara-negara luar. Ini persoalan kita. Jadi sebab itu kita kena balik semula kepada saranan yang disarankan oleh Yang di-Pertua Agong di dalam ucapan, supaya ekonomi negara kita ini kita dapat bina bersama, dan persefahaman di dalam parlimen ini mesti digarap bersama. Ada perkara yang kita kena ingat, rakan-rakan banyak sebut peruntukan apa semua sekali. Saya nak bagi tahu, nak bagi, sila bagi, dan insya-Allah dia akan memberi input yang baik kepada negara. Kalau tak nak bagi, kita pun bukan pelahak sangat. Kami pembangkang terutama daripada PAS, kami bangkit, kami bangun puluhan tahun yang lampau tanpa kekuatan keuangan pun. Hari ini kita menjadi parti yang paling besar di dalam parlimen ini. Kita ada 43 kerusi, dan tidak ada dalam rakan-rakan PAS ini yang melompat ke sana ke sini. Tidak ada. Ini kita kena ingat. Jadi sebab itu saya nak sebut bahawa pelaburan kita mesti fokus sungguh-sungguh, dan kami berlapang dada insya-Allah. Kalau untuk menarik pelabur-pelabur asing masuk di dalam negara kita ini, insya-Allah kami berlapang dada. Yang kedua yang kami nak sebut, untuk kita tingkatkan semula daya saing ekonomi. Negara kita ini adalah negara pertanian. Negara pertanian. Kita fokuskan betul-betul kepada pertanian. Sekali lagi saya sebut, SSL negara kita menurun kali ini. Dan insya-Allah menteri ada di hadapan kita. Kalau kita garap bersama, insya-Allah kita boleh naikkan semula SSL, makanan, bekalan makanan di dalam negara kita ini secara berstrategi. Jadi kita kena fikir dalam bidang pertanian ini, apa agenda yang baru yang perlu kita kena buat. Jangan kita buka fail yang lama kemudian kita sambung saja kerja lama. Kita mesti mempunyai pemikiran berdaya saing yang lebih maju. Dalam semua sektor, semua bidang, semua kementerian yang ada ini, sepatutnya menteri-menteri yang ada pada hari ini, mereka boleh mengemukakan agenda-agenda yang baru untuk negara kita yang boleh melonjakkan ekonomi negara. Dengan maaf, saya bukan semata-mata nak mengkritik, tapi nak menyedarkan. Nak menyedarkan. Ada kalanya kadang-kadang tindakan daripada menteri kita ini seolah-olah saya tengok tidak membangun. Pecat ketua pengarah yang boleh
Saudara sekalian, kita kena terbuka perbezaan pandangan sedikit sebanyak. Ini adalah amalan yang biasa. Allah tidak buat dua orang manusia ini sama semua, tak buat. Walaupun kita dengan isteri, walaupun kita dengan anak kita. Maka sebab itu jangan ada tindakan-tindakan yang boleh merugikan negara. Bahkan saya dengar menteri yang sama ini tak masuk pun Dewan Negara memberi jawapan. Dan banyak negeri-negeri di Malaysia ini tak dipijaknya lagi. Macam mana dia nak promosi pelancongan yang menjadi daya saing sepatutnya di dalam negara kita. Cuma mungkin bila keluar di medsos, dia mula pergi ke negeri yang dia tak pergi. Tapi pergi pun saya lihat dengan maaf. Saya bukan nak mengata tidak ada satu agenda yang baru dan tidak ada program yang baru yang mampu menjana kekuatan pelancongan di dalam negara kita. Sekadar pergi melawat, lebih baik tak pergi dengan bahasa yang mudah. Jadi sebab itu kita kena ada satu plan, ada satu perancangan yang rapi untuk kita menjamin kekuatan negara kita. Yang ketiga, saya ingin sebut sikit, sudah tiba masanya negara kita ini untuk kita jadikan sebuah negara industri. Kalau kita nak mengharap kita sentiasa beli daripada negara orang, tak ke mana-mana kita. Satu hari kita akan ketinggalan. Senjata kita beli dengan orang, teknologi, kereta, motor, kenderaan, duduk main ambil dengan negara orang. Model itu, model ini ambil, fight, pasang semula tempat kita sekadar itu saja. Adakah rakyat kita tidak berteknologi? Saya rasa yang ada di Jepun, rakyat di Jepun, mereka belajar di universiti yang sama yang dipelajari oleh rakyat di Malaysia. Rakyat di Amerika pun dia belajar di universiti yang sama sebagaimana yang rakyat Malaysia belajar. Tapi kerajaan seharusnya meletakkan rakyat ini di posisi yang tepat. Posisi yang sebenar. Barulah rakyat kita ini dia boleh berinteraksi dengan keintelektualan yang ada di dalam kepala dia. Itu harapan saya. Masa sudah habis. Satu je yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, berkenaan dengan pertindihan kuasa antara persekutuan dengan negeri, terutamanya Akta dengan enactment. Saya minta supaya pihak kerajaan menyelesaikan perkara ini secara cepat dan secara yang menyeluruh, supaya tidak berlaku benda-benda yang tidak baik. Kerana benda-benda yang berlaku sebelum daripada ini, walaupun kita tengok dia betul di segi, mungkin di segi hujah dia kata tidak boleh bertindih di antara dua kuasa begini. Yes, tapi kena ingat dia punya resiko dia punya kepercayaan dia punya tanggapan, dan boleh jadi dia boleh orang panggil berlaku situasi yang tidak baik dalam negara kita. Jadi sebab itu saya mengharapkan pihak kerajaan mengambil satu inisiatif yang sebaiknya, dan kalau nak gubalkan ini, kalau perlukan pakar-pakar terutamanya syariat di sebelah pembangkang ini, kita bersedia bila-bila masa untuk kita bagi khidmat untuk negara kita. Akhirnya saya ingin baca serangkap pantun. Negara delima, rakyat yang pasrah, rakyat yang duka bertambah merana, suara bergema menentang rasuah, perasuah pula yang memimpin negara. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Putih. Saya jemput Yang Berhormat Palek Pulau. Terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Balik Pulau untuk menyertai perbahasan menjunjung kasih titah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong di dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya mewakili rakyat Balik Pulau khususnya merafak sembah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuanku di atas pelantikan Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17
dan terima kasih atas nasihat tuanku kepada kami baru-baru ini. Saya mulakan dengan dua rangkap pantun. Bunga seroja corak ukiran, hujungnya patah liuk berliku. Titah diraja patik sembahkan, menjunjung titah kasih tuanku. Kuntum tersorok si bunga hutan, hujung berliku warna berahi. Apa yang buruk jadikan ingatan, nasihat tuanku sama patuhi. Tuan Yang di-Pertua, tempoh ini merupakan tempoh yang mencabar bagi ekonomi global serta Malaysia. Diasah oleh pelbagai faktor seperti ketegangan geopolitik, pengetatan dasar monetari bagi menangani inflasi, serta peningkatan risiko kelembapan ekonomi di serata dunia. Perkara ini lagi disukarkan oleh ketidaktentuan yang dialami oleh negara-negara utama yang turut dirasai oleh negara-negara sedang pesat membangun selain menjenjaskan dinamik dagangan yang sedia mencabar akibat ketegangan perdagangan yang berlanjutan. Walau bagaimanapun, seperti yang ditegaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa struktur ekonomi Malaysia yang pelbagai serta asas kukuh yang dibina selama ini telah meningkatkan daya tahan ekonomi serta meletakkan negara di landasan pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi Malaysia mencatatkan sebanyak 3.7%. Jumlah pelaburan juga meningkat sehingga 23% kepada 329.5 bilion dan kadar inflasi juga sebanyak 2.5% pada tahun lalu. InsyaAllah, unjuran kenaikan KDNK untuk tahun ini 4.5 hingga 5.5% dapat direalisasikan dan saya berharap kerajaan perpaduan terus kekal mengambil pendekatan yang proaktif dalam melaksanakan agenda pembaharuan untuk memperkukuh daya saing negara sebagai sebuah ekonomi yang mampan sejajar dengan keperluan semasa. Saya ingin menyentuh tahun melawat Malaysia 2026. Puan Yang di-Pertua, pelancongan adalah satu bahagian yang penting dalam mana-mana ekonomi kerana ia membawa masuk wang asing daripada luar. Ketibaan pelancong asing akan merancakkan aktiviti ekonomi tempatan, daripada penginapan, F&B, perkhidmatan pengangkutan, pertunjukan kesenian dan kebudayaan, keraf dan secara tidak langsung mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Kerajaan telah menetapkan sasaran 26.1 juta pelancong asing dan anggaran perbelanjaan domestik sejumlah 97.6 bilion ringgit untuk tahun melawat Malaysia 2026 dalam belanjawan 2024 tempoh hari. Untuk tahun lepas, kita menerima pelancong luar seramai 20.1 juta mengatasi sasaran 19.1 juta dan jumlah pendapatan 71.3 bilion. Cuma di sini saya ingin memohon supaya Menteri Pelancongan dapat menjelaskan angka yang diumumkan oleh beliau sendiri sebelum ini, iaitu 26 juta pelancong asing daripada Januari 1 hingga November 15, 2023. Tak sama dengan jumlah yang dilaporkan dan jumlah ini saya rasa kurang tepat dan perlu dijelaskan kepada dalam Dewan Yang Mulia ini. Daripada jumlah yang disebut, separuh adalah daripada pelancong Singapura dan saya ingin memohon supaya Menterian Pelancongan dapat memberi fokus, menumpukan, membawa pelancong-pelancong yang berbelanja tinggi iaitu high spending tourist, terutama sekali pada Timur Tengah. Dan juga dapat memberi tumpuan untuk memperkasakan MICEP untuk melobi dan membawa MICE ataupun aktiviti yang berunsurkan bisnes ataupun business event ke negara kita kerana pelancong perniagaan akan berbelanja 3 kali lebih daripada pelancong biasa. Begitu juga dengan pasaran daripada India kerana sebelum ini mereka hanya transit di KLIA sebelum ke Australia, New Zealand, Bali dan sebagainya. So package transit boleh ditawarkan oleh syarikat-syarikat penerbangan tempatan seperti apa yang dibuat oleh Qatar Airways ataupun Emirates di Timur Tengah. Puan Yang di-Pertua, tahun melawat Malaysia 2026 jelas menunjukkan bahawa Kerajaan Madani komited untuk merangsang sektor pelancongan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Tambahan pula, saya faham pelbagai mempromosi produk dan perkhidmatan bakar diwar-warkan untuk menarik pelancong datang ke Malaysia melalui
M 2026 itu. Oleh itu, saya berharap penekanan kepada kerja membaik pulih dan menaik taraf kemudahan awam perlu disegerakan supaya setiap kemudahan asas di lokasi pelancongan dapat memenuhi jangkaan dan harapan pelancong yang datang ke negara ini. Selanjutnya, Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025 akan membuka banyak peluang ekonomi dan peluang tersebut haruslah dimanfaatkan sepenuhnya. Kita harus memastikan persediaan dan rapi dan teliti dibuat untuk Malaysia menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2025. Peluang ini juga akan membolehkan sektor pelancongan memperkukuhkan daya saing negara, mempromosikan budaya dan warisan dengan menonjolkan keunikan dan kepelbagaian Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Poin di Pertua, saya ingin menyentuh mengenai batik Malaysia. Saya difahamkan jualan batik Malaysia pada tahun 2023 telah mencapai rekod jualan, iaitu sebanyak 100 juta ringgit. Ini satu angka yang cukup membanggakan dan saya hendak mengucapkan tahniah kepada pelbagai pihak, terutama kepada Kraft Tangan Malaysia, pengusaha-pengusaha batik Malaysia dan kerajaan Malaysia yang menggalakkan penjawat-penjawat awam memakai batik Malaysia setiap hari kerja. Saya cuma terkilan kerana apabila pihak Dewan tidak membenarkan kami ahli parlimen memakai batik Malaysia setiap hari bersidang. Dan juga cuma saya terkilan juga apabila melihat pakaian seragam bentara yang baru-baru ini sepatutnya mempunyai elemen seni budaya Malaysia seperti batik dan songket. Namun warna tangerine terang benderang yang ditampilkan. Jadi saya harap supaya pihak Dewan dapat menimbang semula pakaian mereka kerana mereka sendiri datang dekat saya. Balik Pulau, boleh celah sikit? Boleh, silakan. Terima kasih bangkitkan pasal pakaian. Saya terima juga aduan dari bentara segar nak pakai baju kuning, pening kepala tengok. Terima kasih. InsyaAllah, masukkan sebagai sebahagian ucapan. Poin yang dipertua, terusnya topik keterjaminan makanan. Keterjaminan makanan menjadi kebimbangan di peringkat nasional dan global. Terima kasih kerana Menteri juga berada di sini. Berdasarkan Indeks Keterjaminan Makanan Global GFSI 2022, Malaysia berada di tangga ke-41 daripada 113 negara dengan skor 69.9 dan di tangga kedua selepas Singapura dalam kalangan negara Asia Tenggara. Sungguh pun aspek bekalan makanan khususnya bagi keperluan tempatan sentiasa terjamin dan mencukupi pada masa ini. Cabaran dihadapi kerajaan kini bukan kepada bekalannya semata-mata, sebaliknya harga produk import di pasaran sering berdepan tekanan kenaikan berterusan. Saya berharap kerajaan mempunyai wawasan jelas mengenai keterjaminan makanan, terutama selepas mengambil iktibar daripada konflik Rusia-Ukraine dan kesannya terhadap rantaian bekalan makanan. Ini dikatakan kerana indikator keterjaminan makanan negara pada hari ini bukan semata-mata melihat berapa tan sayur dan daging dihasilkan dan tersedia dijual di pasaran. Sebaliknya, kos rantaian pembekalan yang mempengaruhi harga pasaran perlu diambil perhatian kerana rakyat akhirnya akan mencongak berapa harga dibeli, bukan berapa banyak bekalan tersedia di pasaran. Saya juga berharap tahap keterjaminan makanan Malaysia kekal stabil dan bekalan makanan dalam negara yang diyakini mencukupi bagi menampung keperluan domestik dan perancangan holistik serta hal tertuju pembangunan industri agro makanan negara perlu dilaksanakan bagi tempoh yang akan datang. Seterusnya, saya ingin menyentuh ekonomi jingga, orange economy, bukan tidak ada kena-mengena dengan baju bentara. Ekonomi jingga bermaksud kepada impak ekonomi dari industri kreatif seperti seni visual, muzik, filem, fashion, desain dan literature. Dengan izin, di Malaysia, ekonomi jingga memberi sumbangan yang besar kepada KDNK negara dan merupakan satu sektor yang berkembang pesat. Kejayaan South Korea sebagai salah satu kuasa ekonomi besar di dunia adalah kerana mereka berjaya menggabungkan industri kreatif dengan teknologi terkini. Mereka bukan hanya ekspor produk-produk seperti elektronik, telekomunikasi dan otomotif, tetapi mereka juga berjaya mengekspor budaya mereka seperti F&B, K-drama dan K-pop. Setiap acara perniagaan atau trade exhibition di Korea, mereka akan selitkan persembahan kesenian dan budaya mereka. Industri kreatif dan budaya boleh memacu inovasi, membentuk identiti dan menyumbang kepada ekonomi pertumbuhan Malaysia. Kerajaan Maharani mengiktiraf, acknowledge dengan izin ekonomi jingga sebagai industri yang strategik dan menyasarkan sumbangan 32 bilion
kepada KDNK dalam tahun 2025. Industri ini dapat membuka ruang dan peluang kepada kelompok masyarakat yang berbakat, terutama generasi muda untuk berkaya sama ada dalam aspek multimedia, seni budaya dan warisan budaya dalam menghasilkan sesuatu yang kreatif. Penggiat seni dan industri kreatif perlu mendapat sokongan sepenuhnya daripada kerajaan untuk menggiatkan agenda seni dan kreatif negara bagi menghara industri kreatif dan tradisi kesenian yang unik negara kita. Saya melihat kerajaan boleh membuka ruang pelibatan pihak ketiga seperti penggiat industri kreatif, NGO dan sebagainya untuk membolehkan asimilasi industri kreatif berlaku dengan sektor dan industri lain. Dengan ini saya percaya Malaysia dapat memperkukuhkan ekonomi jingga negara lantas memberi manfaat kepada penggiat industri kreatif sendiri. Sebelum saya mengakhiri pembahasan saya ingin sentuh mengenai isu di kawasan saya, iaitu mengenai asrama pekerja asing. Saya ingin menarik perhatian Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT supaya dapat melihat semula kepada kebimbangan penduduk Teluk Kumbar dalam kawasan parlimen saya di atas cadangan beberapa pemaju yang mahu membina asrama-asrama pekerja asing seramai 8,000 dan 30,000 penghuni yang melebihi penduduk tempatan. Ini boleh mengakibatkan ketidakseimbangan sosial dan akan membawa pelbagai masalah. Seharusnya pemaju dibenarkan membina asrama mereka di dalam kawasan perindustrian supaya mereka lebih banyak kemudahan, memberi banyak lebih kemudahan kepada majikan dan pekerja. Jadi saya berharap KPKT dapat mempertimbangkan semula kelulusan DO di dalam kawasan Parlimen Balik Pundau berkenaan dengan asrama pekerja asing. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Saya menjunjung penuh titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ini Pertuan Agong. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya jemput Yang Berhormat Pokok Sena. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertua Agong Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar. Pelbagai perkara telah dititahkan oleh baginda yang seharusnya menjadi pedoman dan panduan buat kita semua dalam menggalas tugas memimpin umat serta rakyat dan negara ke arah kesejahteraan. Mewakili rakyat Parlimen Pokok Sena, kami merafak sembah tahniah kepada Tuanku atas lantikan dan menjunjung kasih atas titah ucapan. Puan Yang Di-Pertua, saya tertarik untuk menyentuh sebahagian daripada petikan titah Yang Di-Pertuan Agong berkenaan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan yang telah diiktiraf dalam Perlembagaan Persekutuan sebagai dokumen perundangan tertinggi dalam negara. Baru-baru ini timbul kegusaran di kalangan rakyat berkaitan dengan isu kedudukan enakmen syariah dan juga Mahkamah Syariah selepas keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nik Elin. Saya tidak berhajat untuk mengulas keputusan berkenaan. Namun apa yang membimbangkan adalah kedudukan enakmen syariah dan Mahkamah Syariah yang terdedah kepada cabaran sehingga dibatal sebahagian seksyen. Kita harus faham bahawa pindaan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan yang digerakkan oleh tokoh perundangan Islam ketika itu, antaranya almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, adalah bagi membuka denai awal mengangkat martabat Mahkamah Syariah dalam negara. Walau bagaimanapun masa yang berlalu menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Ia bukan makin meneguh kedudukan mahkamah dan enakmen syariah, bahkan semakin disempitkan. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Justru yang pertama, saya ingin menegaskan bahawa kami bersedia menyokong langkah kerajaan untuk membentang pindaan Akta 355
sebagai langkah awal bagi memastikan martabat mahkamah syariah diangkat semula dalam negara. Sila bentang kami akan sokong, insya-Allah. Kesediaan ini bertepatan dengan kehendak Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu sekali-kali bertolong-tolongan dalam melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Tuan Ketua, yang kedua, berkenaan jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Saya mengharapkan agar keanggotaan turut dibuka kepada pemegang taruh di peringkat negeri, khususnya Majlis Agama Islam negeri-negeri. Ini bagi memastikan suara di peringkat negeri yang terlibat secara langsung dalam isu ini tidak dipinggirkan. Yang ketiga, selain isu cabaran perlembagaan dan keabsahan enakmen syariah negeri, kita juga berhadapan dengan kes-kes yang berkaitan dengan hukum syarak yang dibicarakan di Mahkamah Sivil. Kes-kes sebegini juga termasuk dalam spektrum pertembungan bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Syariah. Ia melibatkan kes-kes yang besar seperti kes pengislaman sepihak maupun kes bin Abdullah dan lain-lain. Dalam perkara ini, saya suka untuk memetik pandangan Tun Abdul Hamid dalam isu ini supaya membenarkan hakim syar'i bersidang bersama dengan hakim-hakim yang lain di Mahkamah Sivil. Ini bagi memastikan sesuatu kes yang melibatkan kepentingan syarak dapat dibahaskan secara seiring berpandukan pandangan syarak maupun peruntukan dalam akta tertentu. Ini mohon pandangan dan respon daripada pihak kerajaan. Tuan Yang Dipertua, sehingga hari ini masih tidak nampak jelas perancangan strategik Kementerian untuk menangani isu kos sara hidup. Apa yang ada di hadapan kita adalah satu demi satu langkah menaikkan cukai serta pengurangan subsidi barangan sedikit demi sedikit. Malah tidak kelihatan di mana bersasarnya pemberian subsidi sebagaimana yang kerajaan sering ulang, iaitu perubahan dasar kepada subsidi pukal kepada subsidi yang bersasar. Saya tidak mempunyai masalah dengan pemberian subsidi bersasar kerana kita tidak mahu ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap pemberian subsidi kepada rakyat. Namun dalam masa yang sama kita bimbang kesal langsung ketiadaan mekanisme dan yang strategik bagi melaksanakan subsidi bersasar. Akhirnya sedikit demi sedikit rakyat yang menjadi mangsa utama. Tuan Dipertua, kalau kita perhatikan jumlah hasil yang disatukan negeri hanya berjumlah ringgit Malaysia 35.2 bilion pada tahun 2022 berbanding hasil yang dikutip di peringkat persekutuan mencecah hampir 300 bilion. Jurang ini masih terlalu besar. Apatah lagi jika kita membandingkan satu negeri dengan negeri yang lain. Tidak termasuk dalam konteks pemberian khas seperti royalti petroleum serta perjanjian pajakan Pulau Pinang Kedah. Dalam konteks ini, terdapat dua perkara yang boleh diperhatikan. Pertama, adalah menilai semula kepada kerangka perlembagaan persekutuan pada jadual ke-10 pemberian dan sumber hasil yang diserahkan kepada negeri, iaitu pada bahagian 1 yang menyentuh pemberian ikut kepala. Pemberian geran per kapita ini tidak dinilai semula sejak kali yang terakhir dipindah pada tahun 2002. Satu lagi adalah pada bahagian 3 berkaitan sumber hasil yang diserahkan kepada negeri. Yang kedua adalah menilai semula pada kerangka pemberian persekutuan kepada negeri disebabkan oleh negeri kehilangan sumber pendapatan yang besar kerana berkorban menyumbang kepada kepentingan negara. Sebagai contoh, kami di Kedah kehilangan sumber pendapatan guna tanah komersial
kerana mempertahankan tanah sawah padi yang menyumbang lebih daripada 40% padi dan beras negara. Saya memohon agar perkara ini diteliti dengan lebih mendalam oleh kerajaan supaya kedua-dua peringkat kerajaan ini dapat menjalankan fungsi masing-masing dengan lebih stabil. Poin di Pertua, lanjutan isu tanah sawah yang dikorbankan oleh Kedah. Suka juga untuk saya bangkitkan tentang keluhan pesawah, pengusaha tanah sawah yang tidak berkesudahan. Masih banyak isu pesawah yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Kami di Kedah dan juga rakan-rakan di Perlis, lebih 50,000 pesawah terus membanting tulang, mengerjakan tanah bendang. Mereka setia memerah keringat demi memberi makan kepada rakyat Malaysia. Namun, pelbagai isu padi yang muncul sebagai contoh, terputus bekalan benih padi sehingga pesawah tidak dapat melaksanakan kerja menabur benih. Harga benih padi yang tidak terkawal, kualiti benih padi yang buruk, langsung tidak bercambah apabila direndam di dalam air, harga belian padi yang turun mendadak selepas dinaikkan. Itu adalah sebahagian dari contoh-contoh permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Namun apa yang menarik, pesawah kita tetap tabah. Walaupun isu demi isu muncul dalam industri padi, mereka tetap mengerjakan sawah. Kata orang Kedah, pesawah petani tak pernah serik untuk menanam padi. Inilah kehebatan mereka. Kerana mereka sedar tanggungjawab mereka besar sebagai penyumbang utama sektor makanan negara. Namun, apa pula tanggungjawab kerajaan kepada mereka? Tuan Di-Pertua, saya ingin memohon perhatian daripada beberapa kementerian dan agensi yang bertanggungjawab seperti KPKT dan JPS untuk melihat dengan lebih dekat isu yang kerap melanda beberapa tempat dalam kawasan saya, kawasan Pokok Senah. Saya seringkali menerima aduan daripada penduduk setempat dan menghayati sendiri apa yang mereka alami, iaitu mengenai masalah kejadian banjir yang kerap berlaku dan telah menyebabkan kerugian kepada mangsa termasuk di kalangan peniaga disebabkan banjir yang sering berlaku. Oleh itu saya mohon agar perhatian dapat diberi secara khusus untuk menilai faktor dan punca kepada kejadian dan kaedah-kaedah serta langkah penyelesaian sebagai jalan keluar yang boleh digerakkan seiring di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Tuan Di-Pertua, saya juga ingin bangkitkan berkaitan dengan isu jalan persekutuan dalam kawasan saya di Pokok Senah yang perlu diberi perhatian oleh kementerian yang berkaitan. Sebagai contoh, Jalan Langgar, jalan utama di Bandaraya Al-Star, sudah 5 tahun tidak diturap semula. Banyak kerosakan, bau-bau jalan juga berlubang dan tidak sekata. Mengharapkan perhatian, mudah-mudahan apa yang kita bangkitkan dapat menyelesaikan dan menjamin kesejahteraan kepada rakyat di tempat kita. Yang terakhir, Tuan Di-Pertua, saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Luar, Wisma Putra serta NGO My Aqsa Defenders dan sebagainya telah bertungkus lumus mengangkat suara rakyat Malaysia dalam sesi pendengaran awam di hadapan Mahkamah Keadilan Antarabangsa baru-baru ini. Kita mengharapkan agar mesej-mesej perjuangan rakyat Palestin terus diperdendangkan kepada seluruh rakyat Malaysia bagi memastikan isu ini sentiasa bugar dalam ingatan dan doa kita semua. Walaupun kita memahami proses pengadilan ini masih panjang, bahkan Israel juga turut berdepan pendakwaan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa,
Namun tekanan demi tekanan menggunakan instrumen institusi antarabangsa ini wajar diteruskan bagi memastikan Israel dan sekutunya menghentikan kezaliman tersebut. Inilah suara yang terus kita sampaikan, mesej yang terus kita angkat agar mendapat perhatian daripada semua pihak. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena. Saya jemput Yang Berhormat Igan. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, Igan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Yang Dipertua kerana memberi kesempatan kepada Igan untuk berbahas usul titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Puan Yang Dipertua, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya terus kepada perkara-perkara yang saya ingin bangkitkan dalam perbahasan kali ini. Pada perbahasan kali ini, Igan ingin membangkitkan lagi dan lagi mengenai isu pendidikan di Sarawak, khususnya tentang masalah kekosongan guru yang sangat kritikal yang perlu perhatian segera daripada Kementerian Pendidikan. Saya maklum bahawa Yang Berhormat Menteri Pendidikan amat mengambil berat isu ini dan saya memohon agar isu kekurangan guru yang kritikal ini dapat diatasi dengan segera. Untuk makluman, setakat bulan Januari 2024, Sarawak masih lagi mengalami kekosongan guru seramai 2,478 orang, di mana 2,200 orang guru sekolah rendah dan 278 orang guru sekolah menengah, termasuk 107 orang guru sekolah rendah dan 6 kekosongan guru sekolah menengah di kawasan parlimen saya di bawah seliaan PPD Darul. Datuk Yang Di-Pertua, ini satu jumlah yang besar dan sudah pasti memberi impak yang buruk kepada prestasi akademik para pelajar, khususnya di luar bandar. Malah terdapat 52 buah sekolah rendah yang masih belum ada guru besar dan 10 buah sekolah menengah yang masih tiada pengetua, termasuk 10 guru besar dan 1 pengetua di kawasan parlimen saya. Datuk Yang Di-Pertua, oleh itu saya ingin tahu apakah perancangan Kementerian Pendidikan untuk mengatasi masalah kekurangan guru ini. Saya memohon agar Yang Berhormat Menteri Pendidikan mengambil berat dan memberi keutamaan untuk menyelesaikan isu yang sangat kritikal ini. Puan Yang Di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan kerana penempatan seramai 1,108 orang guru baharu di Sarawak pada Disember tahun lepas menempatkan seramai 602 orang anak tempatan Sarawak, di mana seramai 268 orang mengajar di sekolah rendah dan 334 orang mengajar di sekolah menengah. Puan Yang Di-Pertua, saya ingin tahu daripada 1,108 orang guru baharu berkenaan, berapa orangkah yang menolak tawaran dan apakah alasan yang diberikan dan apakah tindakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan. Puan Yang Di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan mengenai penurunan enrolment pelajar ke aliran sains atau STEM di Sarawak. Mengikut data yang saya ada sejak tahun 2017 hingga 2023, tiada peningkatan yang drastik para pelajar memasuki aliran STEM ini, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sedangkan Sarawak telah meletakkan sasaran 60% pelajar mengikuti aliran STEM untuk melahirkan modal insan yang mahir dengan pengetahuan teknikal dan profesional demi pembangunan negara pada masa hadapan. Untuk rekod, sejak tahun 2017 hingga 2023, enrolment pelajar ke aliran STEM cuma 30.55% setahun secara puratanya. Angka ini jauh daripada sasaran 60% yang telah ditetapkan. Sudah pasti keadaan ini amat membimbangkan. Oleh sebab itu, saya ingin tahu apakah tindakan dan perancangan pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini. Selain daripada itu, kalau mengikut data yang saya perolehi, guru bukan option di peringkat sekolah rendah yang mengajar subjek sains adalah 55.42%. Matematik 49.58% dan bahasa Inggeris 31.87%. Manakala di sekolah menengah, guru bukan option yang mengajar subjek sains adalah
28,99%, matematik 29,74% dan bahasa Inggeris 13,67%. Puan Yang di-Pertua, ini bermaksud guru-guru yang mengajar subjek-subjek berkenaan bukanlah dari kalangan guru-guru terlatih dalam ketiga-tiga subjek berkenaan. Keadaan ini amat membimbangkan. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Pendidikan, mengapakah keadaan ini berlaku dan apakah perancangan dan tindakan yang akan diambil oleh pihak kementerian. Puan Yang di-Pertua, seperti jatuh ditimpa tangga. Sebanyak 19 buah sekolah menengah di Sarawak tidak mempunyai lab biologi, kimia dan fizik, dan 585 buah sekolah rendah tidak mempunyai kemudahan bilik sains. Mungkin inilah yang menyebabkan Sarawak menduduki tempat kedua tercorot dari segi aliran STEM ini di negara kita. Inilah salah satu faktor mengapa para pelajar tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang STEM. Saya memohon agar Kementerian Pendidikan mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini, dan saya ingin tahu apakah perancangan jangka panjang yang akan dilakukan. Puan Yang di-Pertua, sebenarnya isu pendidikan di Sarawak bukan sahaja tentang isu kekosongan guru yang kritikal, akan tetapi masih banyak isu-isu lain yang membelenggu sistem pendidikan di Sarawak, seperti isu prestasi buruk pelajar Sarawak di dalam peperiksaan peringkat nasional seperti SPM yang sentiasa berada pada kedudukan 3 terbawah. Selain itu, isu sekolah kurang murid juga amat kritikal. Selain daripada itu, isu-isu sekolah daib masih menjadi keluhan rakyat Sarawak. Sekolah yang tiada bekalan elektrik, tiada bekalan air bersih yang terawat, tiada jaringan internet, dan ada sekolah-sekolah yang sering dilanda banjir juga perlu perhatian daripada pihak Kementerian Pendidikan. Sehubungan dengan itu, saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Pendidikan untuk pergi melawat ke kawasan parlimen saya untuk melihat sendiri bagaimana keadaan sekolah-sekolah di luar bandar, khususnya di kawasan pesisir sungai. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin membangkitkan mengenai isu dan cabaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak supaya kerajaan dan kementerian berkenaan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya. Sesungguhnya Jabatan Bomba adalah agensi yang sangat penting yang terlibat langsung dengan kerja-kerja pemadaman kebakaran, penyelamatan dan khidmat kemanusiaan. Untuk makluman, Sarawak dengan keluasan 124,450 km persegi merupakan satu wilayah terluas di Malaysia. Oleh sebab itu, Jabatan Bomba di Sarawak berhadapan dengan cabaran tersendiri dalam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamat yang terbaik ke seluruh kawasan di Sarawak. Puan Yang di-Pertua, untuk pengetahuan, Sarawak mempunyai 39 buah balai bomba yang memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan 24 jam, 7 hari seminggu. Penempatan lokasi balai bomba adalah berdasarkan kajian fire cover dengan izin, di samping faktor-faktor lain. Kalau mengikut kajian risiko yang dibuat oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak, wilayah Sarawak memerlukan 60 balai bomba lagi. Manakala kalau mengikut kawasan Dewan Undangan Negeri ataupun DUN, kadar liputan perkhidmatan kebombaan dan penyelamat adalah pada kadar 44% sahaja yang mewakili 36 kawasan DUN daripada 82 kawasan kesemuanya. Bererti masih terdapat 48 kawasan DUN yang tidak mempunyai balai bomba. Oleh sebab itu, Puan Yang di-Pertua, saya memohon agar kerajaan dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan memberi perhatian serius atas isu ini untuk menambah balai bomba di Sarawak dalam memberi perkhidmatan yang maksimum. Saya memohon agar kamus ataupun kaedah untuk pembinaan balai bomba di Sarawak tidak harus menggunakan pakai kamus di Semenanjung. Kriteria pembinaan balai bomba harus mengambil kira aspek geografi Sarawak yang luas. Puan Yang di-Pertua, sehubungan dengan itu, saya memohon agar balai bomba baru dibina di kawasan parlimen saya, iaitu di Kampung Igan Matu dan juga di kawasan Kampung Sekaan Matu. Untuk pengetahuan, Kampung Igan mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang padat dan jarak balai bomba terdekat adalah Bandar Mukah yang mengambil masa 45
minit perjalanan untuk sampai ke Kampung Igan. Oleh sebab itu, jika berlaku kebakaran, tiada apa lagi yang boleh diselamatkan. Begitu juga keperluan balai bomba di Kampung Sekaan Matu ataupun kawasan yang berdekatan amat diperlukan, kerana balai bomba yang terdekat adalah balai bomba di Pekanbaru yang mengambil masa 40 minit perjalanan. Sekiranya tidak dapat membina balai bomba yang besar, balai bomba kategori E juga memadai sebagai permulaan. Selain daripada itu, cabaran yang besar bagi pasokan bomba di kawasan perkampungan adalah jalan raya yang kampung yang sempit dan sukar untuk jentera besar masuk untuk memadam kebakaran. Oleh itu, saya memohon agar balai bomba disediakan dengan kenderaan yang kecil yang boleh masuk ke kawasan kampung jika berlaku kebakaran. Puan Yang di-Pertua, Jabatan Bomba Sarawak juga berdepan dengan cabaran jentera dan kenderaan utiliti yang usang. Untuk makluman, jangka hayat jentera bomba seperti Fire Rescue Tender yang berusia 15 tahun ke atas ada 26 buah dan ada 31 buah yang berusia 11 hingga 15 tahun. Begitu juga dengan kenderaan utiliti seperti kenderaan pacuan 4 roda, van dan bas, di mana terdapat 61 buah yang telah berusia 15 tahun ke atas, manakala 38 buah yang berusia 11 hingga 15 tahun. Dan 30 buah yang berusia 6 hingga 10 tahun. Puan Yang di-Pertua, nampaknya aset-aset yang ada di Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak sudah terlalu usang. Begitu juga dengan kenderaan khas seperti aerial ladder platform, jentera hazmat dan ambulan EMRS. Terdapat 13 buah yang berusia 15 tahun, 3 buah berusia 11 hingga 15 tahun. Selain daripada itu, jangka hayat kenderaan marine juga sudah usang, di mana terdapat 7 buah yang berusia 15 tahun ke atas dan terdapat 30 buah yang berusia 11 hingga 15 tahun. Oleh itu, saya memohon kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan agar aset-aset ini diganti secepat mungkin supaya anggota bomba dapat melaksanakan tugas mereka dengan cekap dan berkesan. Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Bomba Sarawak juga merekodkan sebanyak 54 pasukan bomba sukarela ataupun PBS dengan keahlian seramai 2,222 orang ahli, di mana 34 PBS dikategorikan sebagai aktif. Untuk makluman, penubuhan PBS ini amat penting dan menjadi keutamaan tinggi, khususnya bagi kawasan yang tiada balai bomba dan jarak perjalanan jauh dari balai bomba. Adalah amat penting PBS dimanfaatkan untuk keperluan setempat dan sebagai pasukan terawal bertindak sekiranya ada kebakaran dan kecemasan. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar PBS ini dibantu dari aspek kewangan serta peralatan seperti pam angkut, hos pakaian dan kenderaan. Untuk rekod jumlah peruntukan yang disalur, mohon tambahan 1 minit. Sehubungan dengan itu, saya memohon agar PBS ini, untuk rekod jumlah peruntukan yang disalurkan kepada PBS Sarawak sejak tahun 2019 hingga 2003 adalah terlalu sedikit, iaitu RM426,000 sahaja, di mana secara puratanya hanya RM106,500 sahaja setahun. Oleh sebab itu, saya memohon kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan agar menambah lagi peruntukan untuk PBS ini agar peranan dan tanggungjawab mereka yang sangat penting dalam membantu kebakaran dan kecemasan. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin bertanya kepada kementerian berkenaan mengenai status prasarana 5G yang kini telah menembusi 80.2% di seluruh negara. Namun saya ingin tahu apakah status 4G yang masih tidak kelihatan di kawasan luar bandar khususnya di Sarawak dan Sabah. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku? Puan Yang di-Pertua, baru-baru ini telah diwujud sebuah kementerian baru, iaitu Kementerian Digital, dalam konteks sistem pendigitalan negara yang amat penting untuk menjadi sarana pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Saya ingin tahu apakah perancangan kementerian dalam hal ini. Adakah rakyat di luar bandar akan menikmati secara serentak dasar penjilitan negara ini? Dan yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, isu ketirisan maklumat data pribadi yang didaftarkan dalam sebuah sistem digodam dan disalahgunakan oleh skamer-skamer amat berluasa sekarang ini. Saya ingin tahu apakah perancangan kementerian bagi memastikan rakyat benar-benar yakin data pribadi mereka dilindungi. Apakah usaha kerajaan melalui cyber security untuk memastikan anasir luar tidak mengancam keselamatan cyber negara.
Puan Yang di-Pertua, demikian saja perbahasan IGAN, dengan itu IGAN menyokong. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Igan. Saya jemput Yang Berhormat Hulu Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Hulu Selangor menjunjung kasih titah kebaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Puan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan sebaik mungkin dalam perbahasan saya dan saya mohon memfokuskan perbahasan saya khususnya di Parlimen Hulu Selangor dan di antaranya perbahasan saya bersifat umum. Saya mohon untuk tiada celahan sebab saya sedang berbahas. Minta maaf banyak. Hulu Selangor seringkali menyentuh berkaitan dengan infra, khususnya jalan raya dan lampu jalan. Isu ini tidak berkesudahan dan telah dibangkitkan beberapa kali dalam perbahasan saya yang lepas. Saya yakin bukan saya sahaja tetapi semua ahli parlimen menghadapi isu yang sama. Saya ditanya oleh rakyat, namun sampai bila jawapan yang sama diberikan, iaitu JKR tiada peruntukan. Maka tiadalah kerja-kerja pembaikan. Sedangkan jalan-jalan tersebut berada dalam keadaan sangat teruk dan melibatkan keselamatan, nyawa semua pengguna jalan raya khususnya di Hulu Selangor. Sudah kena 2 tahun lebih Hulu Selangor dinektarafkan kepada pembedaran Hulu Selangor. Namun jalan-jalan utama seperti Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri yang masih lagi bermasalah dan tidak dapat diperbaiki atas faktor kekurangan dana. Hulu Selangor mohon agar Kementerian Kerja Raya mengambil perhatian akan perkara ini. Untuk yang pertama, meluluskan dengan kadar segera permohonan menaik taraf Jalan Persekutuan FT001 Kuala Lumpur Tanjung Malim. Yang kedua, meluluskan permohonan menaik taraf dan menurap jalan semula Jalan Persekutuan FT3208 Bukit Beruntung. Yang ketiga, meluluskan permohonan menaik taraf Jalan Persekutuan FT228 Bukit Tagar. Dan yang keempat, meluluskan permohonan bagi kerja-kerja penyenangan lampu jalan di bawah APJ Lampu Jalan 2024. Puan Yang di-Pertua, rakyat sedang terkesan dengan keadaan kos sara hidup yang tinggi. Kenaikan 2% cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8% pasti secara langsung akan menaikkan harga barangan. Kita melihat kejatuhan nilai ringgit yang mana dikatakan berada pada paras terburuk dalam tempoh 3 dekad ini. Kerajaan perlu melakukan sesuatu bagi mengukuhkan ringgit serta ekonomi negara kita. Sehingga ke hari ini, kehidupan rakyat terus dibebani dengan kenaikan kos sara hidup dan kekurangan bekalan keperluan. Baru-baru ini, saya sempat pusing di sekitar pasaraya yang ada di sekitar kawasan Hulu Selangor. Boleh dikatakan semua tempat yang saya pergi tidak ada beras tempatan. Dan ini jugalah yang dikatakan juga oleh rakan-rakan di sebelah pembangkang. Semuanya beras import sahaja di pasaran. Begitu juga dengan telur. Telur biasa seperti grade A, B dan C kurang dan kuantitinya agak terhad. Yang menariknya, Puan Yang di-Pertua, persoalan yang ingin saya ajukan, kenapa telur seperti telur omega lebih banyak berada di pasaran berbanding telur biasa? Boleh lihat sendiri di pasar raya. Siapakah pengeluar telur omega ini? Dan apakah telur juga ada kartel yang mengawalnya? Begitu juga dengan beras tempatan. Kemanakah perginya beras tempatan? Isu ini masih menjadi tanda tanya sehingga sekarang dan masih tidak dapat diselesaikan. Dan baru-baru ini pengurusi Task Force Kluster Makanan seperti yang kita ketahui telah pun menyatakan berkaitan mencalonkan iaitu beras tempatan kekhasan RM20 untuk dicampurkan menjadikan beras putih RM30. Sudah pasti ini akan lebih membebankan rakyat. Saya mohon Kementerian Pertanian dan Ketajiman Makanan teliti betul-betul sebelum nak melaksanakan sesuatu. Puan Yang di-Pertua, kita nak kurangkan beban rakyat, bukan menyusahkan mereka dengan menaikkan lagi harga barangan. Adakah ini yang dimaksudkan kerajaan hendak menotahkan kemiskinan? Sedangkan yang saya lihat semakin hari, harga semakin meningkat. Nilai ringgit terus jatuh dan rata-rata rakyat menyatakan keluhan dan kesusahan mereka. Puan Yang di-Pertua, seterusnya saya ingin sedikit penjelasan daripada Kementerian Perpaduan Negara berkaitan arahan untuk tidak membenarkan kawasan rukun tetangga KRT
untuk bekerjasama atau memanggil ahli parlimen pembangkang dalam program yang dianjurkan, sedangkan saya ahli KRT. Sekiranya benar terdapat arahan tersebut, atas sebab apakah tidak dibenarkan? Sedangkan pemilihan ahli jawatankuasa KRT itu dibuat sendiri oleh penduduk dan mereka tidak digajikan. Trust utama KRT juga melibatkan perpaduan. Jadi saya melihat tidak relevan sekiranya terdapat arahan untuk tidak membenarkan KRT menjemput ahli-ahli parlimen pembangkang. Namun, jika tiada arahan seperti itu, mohon agar kementerian memperbetulkan semula perkara ini kepada semua Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Japanin di semua kawasan ahli parlimen pembangkang, khususnya di Hulu Selangor. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh berkaitan pembangunan yang mungkin menjejaskan penempatan hidupan liar seperti monyet dan sebagainya. Bila sesuatu kawasan dah dibangunkan, sudah pastilah hidupan liar ini akan kehilangan habitat asal dan haiwan ini akan keluar ke kawasan perumahan berdekatan. Yang ini adalah realiti, di mana juga isu ini adalah isu yang sama. Saya mohon Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan juga Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memikirkan sesuatu untuk mengatasi masalah monyet yang terlalu banyak di kawasan rumah teres, kawasan Felda dan juga kawasan rumah bertingkat. Monyet sekarang boleh panjat rumah bertingkat, boleh buka dan boleh masuk di rumah bertingkat, dan seterusnya merosakkan tanam-tanaman, memusnahkan harta benda seperti bumbung, rumah, paip pecah dan sebagainya. Saya melihat ketidakmampuan Jabatan Perhilitan untuk menyelesaikan masalah ini kerana ia melibatkan banyak kawasan walaupun difahamkan adanya perangkap atau sangka yang dipasang. Ia tidak dapat menyelesaikan isu ini kerana monyet yang ada terlalu banyak. Saya mohon kerajaan menjelaskan perancangan dan juga strategi baru yang akan dilakukan oleh kerajaan bagi membantu Jabatan Perhilitan menyelesaikan masalah monyet dan kehidupan liar ini dapat terus melakukan kerosakan dan mengganggu penduduk di kawasan terlibat. Puan Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang ingin saya bangkitkan adalah melibatkan kebajikan peniaga kecil, yang mana gerai mereka terpaksa dirobohkan atau dipindahkan. Dahlah keadaan ekonomi sekarang dengan ruang ringgit yang jatuh menjunam pasti memberikan kesan yang besar kepada peniaga-peniaga ini. Saya faham pihak berkuasa tempatan atau PBT hanya menjalankan tugas mereka dengan arahan yang telah diterima. Namun, perlu diambil perhatian nasib peniaga kecil kerana itulah punca pencarian untuk meneruskan kehidupan mereka dan anak-anak mereka. Saya mohon Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan mungkin boleh memikirkan bincangkan perkara ini dengan PBT. Tidak bolehkah kerajaan dan juga Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan memikir sesuatu yang boleh membantu para peniaga kecil yang berniaga di tepi jalan ini dengan kaedah yang tertentu, daripada menempatkan mereka di satu sudut yang berkemungkinan orang tidak hadir ke kawasan tersebut. Kebiasaan orang yang mencari makan pasti akan mencari tempat yang mudah untuk mereka dapatkan makanan tersebut berbanding daripada mereka yang terpaksa ke kawasan yang jauh. Alasan biasa yang digunakan oleh untuk perubahan atau pemindahan adalah keselamatan dan kebersihan. Saya faham, namun tidak ada inisiatif lain yang boleh dilakukan oleh kerajaan. Sebagai contoh, kerajaan benarkan mereka berniaga di kawasan tersebut tetapi mengikut syarat yang ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan kebersihan terjaga. Sekiranya tidak menepati syarat, kampaun akan dikenakan. Saya bercakap secara umum yang mana ianya melibatkan semua peniaga pelbagai kaum di seluruh Malaysia, dan boleh dikatakan hampir 90% peniaga kecil inilah di kalangan bumi putra. Roboh sana roboh sini tidak kasihankah kepada mereka? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Carilah jalan untuk memudahkan dan bukan menyusahkan mereka peniaga-peniaga kecil ini. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh pula berkaitan dengan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Ini penting untuk kita semua yang ada dalam Dewan ini. Saya ingin mengaitkan dengan kebajikan mereka yang bekerja di bawah pusat khidmat. Tidak kiralah sama ada di bawah kerajaan ataupun pembangkang, dan bukan sahaja melibatkan parlimen tetapi juga melibatkan pusat khidmat DON di setiap negeri. Mereka berkhidmat untuk rakyat. Saya mohon agar Menteri Kewangan menyediakan sedikit dana Perkeso
untuk diberikan kepada semua kaki tangan yang telah diendoskan dengan izin oleh pejabat pusat khidmat masing-masing mengikut kepada jumlah pekerja yang telah ditetapkan oleh kerajaan sekiranya nak melaksanakan perkara ini. Saya mohon mencadangkan agar perkara ini dipertimbangkan oleh Kementerian Kewangan untuk kebajikan kaki tangan pusat khidmat baik di bawah kerajaan maupun pembangkang. Isu ini tidak mengira batasan politik. Sepatutnya mereka ini juga layak mendapat kelebihan perlindungan perkeso memandangkan risiko mereka tinggi kerana mereka berhubung dan berurusan dengan masyarakat setiap hari. Puan Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang saya ingin sentuh adalah berkaitan dengan pembangunan di kawasan Lembah Beringin, Hulu Selangor. Lembah Beringin yang mana dahulunya menjadi tumpuan bagi projek-projek pembangunan kini hanya tinggal terbiak dan dilupakan, bahkan disebut sebagai ghost town dengan izin kerana banyaknya rumah kedai terbengkalai dan penempatan rumah yang kosong tidak berpenghuni. Saya mohon agar kerajaan dapat melakukan sesuatu bagi membangunkan kawasan Lembah Beringin ini. Saya melihat banyak cadangan yang pernah diutarakan sebelum ini untuk tujuan pembangunan, antaranya ialah cadangan Lembah Beringin sebagai hub pendidikan dan institusi latihan. Lembah Beringin ini kawasan luas dan sekiranya universiti dapat diwujudkan, pasti akan menarik ramai orang untuk hadir ke Lembah Beringin dan bukan sahaja dapat meningkatkan pembangunan dari segi penempatan, bahkan juga perniagaan dan sebagainya. Namun sehingga ke hari ini, kita lihat Lembah Beringin kekal sunyi dan terbiak. Tidak adakah usaha daripada kerajaan persekutuan dan negeri bagi memulih dan menggerakkan kembali pembangunan di kawasan Lembah Beringin ini. Mohon agar perkara ini diambil perhatian. Puan Yang di-Pertua, yang terakhir, sekitar cukup masa minta tambah sikit saja. Sikit. Sila gulung. Sikit je. Sila gulung. Yang terakhir, baiklah. Saya ingin sedikit penjelasan berkaitan dengan status penyelesaian parlimen yang ada di tempat saya dan mungkin juga di kawasan ahli parlimen pembangkang yang lain. Apakah lantikan ini disahkan oleh kerajaan persekutuan dan ianya adalah lantikan daripada kerajaan negeri? Dan saya ingin tahu apakah kuasa yang ada pada mereka yang mana di kawasan tersebut telah ada ahli parlimen yang sah dan dipilih oleh rakyat sendiri? Adakah peruntukan yang sepatutnya diserahkan kepada MP pembangkang telah diberikan kepada penyias parlimen? Sekiranya ya, berapakah nilai peruntukan yang diberikan melibatkan kos pengurusan, infra dan juga kebajikan rakyat? Saya mohon penjelasan yang jelas supaya mudah untuk kami salurkan kepada rakyat. Sekian, terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Bangi. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu izinkan saya merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Juga saya merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan bijaksana. Puan Yang di-Pertua, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara. Perlembagaan Persekutuan ini adalah asas negara kita. Ia menetapkan perkara-perkara asas seperti kebebasan rakyat, seperti demokrasi, kewarganegaraan dan juga sistem raja berperlembagaan. Dalam perlembagaan ini, Puan Yang di-Pertua, ia juga memaktubkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Juga kedudukan istimewa Melayu dan juga pribumi Sabah dan Sarawak. Dan jangan ada pihak yang mempertikaikan perkara-perkara ini. Tetapi pada masa yang sama, Puan Yang di-Pertua, jangan kita lupa juga dalam perlembagaan persekutuan ini, ia juga menjamin kepentingan sah bangsa dan komuniti lain dalam negara kita. Di samping menjamin hak dan kebebasan beragama buat mereka yang bukan Islam. Sama seperti jangan ada pihak yang mempertikaikan kedudukan Islam
dan juga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga pribumi Sabah dan Sarawak. Samalah juga, jangan ada pihak yang cuba menafikan bahawa kaum dan etnik lain yang ada dalam negara ini punya hak dan kepentingan mereka. Kaum-kaum lain telah sama menumpahkan darah, keringat dan air mata untuk ibu pertiwi ini, dan Malaysia ini, Puan Yang di-Pertua, adalah milik semua warga negaranya. Perlembagaan Persekutuan, Puan Yang di-Pertua, adalah satu kanun yang mengimbangi pelbagai jenis kepentingan yang ada. Kepentingan di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, kepentingan Islam bukan Islam, kepentingan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan macam-macam etnik lain. Jangan sekali-kali kita sebagai ahli parlimen menghina Perlembagaan Persekutuan dengan tomahan bahawa ianya adalah songsang atau ciptaan barat dan sebagainya. Kerana jika kita tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan, maka rakyat juga tidak akan menghormati perlembagaan tersebut. Puan Yang di-Pertua, negara kita kini berhadapan dengan percubaan. Ada pihak-pihak yang ingin membakar sentimen perkauman. Semua isu dikaitkan dengan isu kaum. Dan pihak-pihak ini menggunakan isu kaum dan agama ini demi malangnya kepentingan politik juga. Ini digandakan dengan platform media sosial seperti TikTok yang secara natijahnya memudahkan penyebaran sesuatu perkara tanpa verifikasi. Dan berhadapan dengan situasi ini, Puan Yang di-Pertua, apa yang kita boleh lakukan? Ramai berpandangan bahawa kerajaan harus lebih tegas dalam mengambil tindakan. Saya setuju kalau ada pihak yang melanggar undang-undang dan sebagainya, tindakan wajar diambil. Tetapi seperti yang telah saya katakan berkali-kali, undang-undang sebenarnya bukanlah penyelesaian untuk semua masalah yang ada dalam negara kita, Puan Yang di-Pertua. Di sini saya melihat pemilik platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan sebagainya haruslah memainkan peranan yang lebih besar. Mereka ada garis panduan, saya tahu. Tetapi saya melihat bahawa tindakan yang mereka ambil ini tidak cukup berkesan. Tindakan yang diambil oleh mereka pada saya adalah terlalu lambat. Bila mana keputusan diambil untuk take down satu konten itu, Puan Yang di-Pertua, dah terlambat. Konten itu dah viral dah. Satu Malaysia dah viral. Jadi di sini saya fikir bahawa pemilik platform media sosial harus memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan bahawa hubungan di antara kaum di dalam negara ini tidak terjejas disebabkan media sosial ini. Dan buat semua rakyat Malaysia, kita sudah lama hidup bersama. Jangan hanya perbezaan yang sikit yang kita ada, kita musnahkan segalanya. Puan Yang di-Pertua, menyentuh tentang perlembagaan, salah satu tonggak penting dalam negara kita tahu adalah institusi kehakiman. Peranan mahkamah adalah untuk mentafsirkan undang-undang yang ada. Ada kalanya keputusan mahkamah tu kita setuju. Ada kalanya keputusan mahkamah tu kita tidak bersetuju. Dan bila kita tidak bersetuju, kita kata khilaf. Saya sebagai peguam, bila kita nak failkan rayuan, salah satu perkara yang kita letakkan adalah bahawa keputusan oleh hakim yang bijaksana adalah khilaf, contohnya. Tidak bersetuju, tiada masalah. Mengkritik pun tiada masalah. Tetapi apa yang saya lihat, Puan Yang di-Pertua, terutama sekali selepas kes Nick Allen ini, saya melihat bahawa bukan setakat kritikan, tetapi sudah sampai tahap menghina mahkamah ada di luar sana. Saya tak boleh terima apa yang dilakukan. Sebab ada yang kata bahawa hakim dipengaruhi oleh penjajah atau tidak bijak, ada yang mempengaruh yang buat konten yang tak betul, yang salah berkenaan dengan keputusan mahkamah dan sebagainya. Dan apabila rakyat melihat bahawa institusi kehakiman ini diperlekehkan, maka mereka juga akan terpengaruh untuk tidak mendaulatkan undang-undang kita. Jadi di sini, Puan Yang di-Pertua, saya fikir pihak berkuasa harus mempertahankan tonggak yang penting ini, mempertahankan institusi kehakiman kita.
Saya menggesa supaya pihak berkuasa untuk menyiasat dan jika ada asas, peguam negara wajar ambil tindakan keras termasuklah memulakan prosiding contempt dengan izin terhadap mereka yang melampau menghina institusi mahkamah ini, Puan Yang di-Pertua. Saya tekankan, menghina bukan mengkritik. Puan Yang di-Pertua, saya nak sentuh satu perkara yang mungkin tidak ada kena-mengena secara khusus kepada perlembagaan tetapi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Baru-baru ini OpenAI telah memperkenalkan kecerdasan buatan generatif yang dipanggil Sora yang mampu menghasilkan video resolusi tinggi yang kelihatan cukup realistik. Maka tidak lama lagi kita mungkin akan ada satu situasi yang mana video yang ada online itu kita tak boleh bezakan di antara video yang betul dengan yang telah dihasilkan melalui AI. Tidak dinafikan bahawa AI ini mengubah hidup kita, Puan Yang di-Pertua. Ada banyak kebaikan. Bila kita guna telefon sekarang ini, banyak dengan izin features AI yang ada. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tidak boleh memandang enteng pada isu-isu yang berbangkit dengan AI ini. Pertama, saya melihat isu harta intelek, IP. Dengan AI ada kandungan yang akan menyerupai harta intelek orang lain. Tetapi di bawah undang-undang harta intelek, hak cipta jika tiada peniruan atau copying, maka ianya bukan pelanggaran hak cipta. Jadi kita perlu melihat semula undang-undang harta intelek kita supaya kita dapat mendepani isu-isu harta intelek baru dengan adanya AI. Kedua, misinformation dan disinformation, Puan Yang di-Pertua. Jika sekarang kita berhadapan dengan kepalsuan yang mana saya sentuh tadi, dengan kepalsuan yang ada dalam media sosial, bayangkan selepas ini sesiapa pun boleh buat video atau imej palsu untuk menyerang orang lain menggunakan AI dan video tersebut ataupun imej tersebut akan nampak seperti real dengan izin. Undang-undang sedia ada harus berupaya untuk menangani kemungkinan ini, terutama sekali undang-undang seperti Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia. Ketiga, kesan kepada pembuat konten, kepada pereka grafik dan lain-lain dalam bidang industri kreatif. Apa nasib mereka dengan adanya AI? Jika suatu grafik yang sebelum ini dibuat oleh manusia, dengan adanya AI, kita cuma perlu input saja, Puan Yang di-Pertua. Apa yang kita nak dan dia akan keluar tanpa ada input daripada manusia. Jadi saya ingin mencadangkan, Puan Yang di-Pertua, supaya buat masa ini kerajaan elak daripada menggunakan AI ini untuk tujuan grafik atau video. Kalau tak boleh elak, kurangkan. Sekurang-kurangnya sampai kita tahu impak AI ini ke atas orang ramai, ke atas pereka, ke atas content creator dan sebagainya. Sebab kita harus terus menyokong para penggiat industri kreatif yang ada pada ketika ini. Maka, Puan Yang di-Pertua, melihat kepada isu-isu yang telah saya gariskan ini, saya menggesa pihak kerajaan untuk menubuhkan satu jawatankuasa tindakan atau task force untuk mempertimbangkan semua isu-isu yang berbangkit dan akan berbangkit dengan AI ini. Jawatankuasa atau task force ini perlu merentasi kementerian dan harus melibatkan pemegang taruh, pakar dan juga semua bijak pandai yang ada. Saya bukan anti-AI, Puan Yang di-Pertua, tetapi kita mahu pastikan bahawa kita, masyarakat kita ini benar-benar bersedia dengan kesan AI dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, saya menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tempoh hari bahawa sebarang permintaan dari mana-mana pihak untuk menggaguh-gugat kestabilan politik tidak akan dilayan. Saya fikir ini satu mesej yang jelas buat semua untuk kita bersama-sama membangunkan negara. Tidak ada lagi langkah-langkah, saya harap selepas ini, selepas mesej yang telah diberikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bayangkan, tahun lepas sahaja, Tuan Datuk Yang di-Pertua, kerajaan ini telah mendapat pelaburan diluluskan sebanyak 329.5 bilion
dan membuktikan bahawa walaupun dengan propaganda sebelum ini yang kononnya kerajaan akan bertukar berkali-kali yang dimainkan ini, namun kerajaan masih dapat pelaburan ini. Bayangkan kalau tidak ada propaganda ini, berapa banyak lebih tambahan yang kita boleh dapat kalau kita gandingkan tenaga kita. Jadi saya fikir sudahlah. Kita semua berada di sini kerana kita telah dipilih oleh rakyat. Saya fikir juga saya dengar rakan-rakan di sebelah sana mengatakan tentang peruntukan dan sebagainya. Saya berharap bahawa dengan titah Seri Paduka Baginda, pihak yang di sebelah sana mulakan rundingan dengan pihak kerajaan untuk mendapatkan peruntukan yang sama rata untuk kawasan mereka. Saya fikir pihak kerajaan sudah lama mengatakan bahawa pintu rundingan sentiasa terbuka. Jadi inilah masanya dan kita boleh masukkan. Contohnya kalau kita nak ada satu undang-undang yang mana peruntukan itu diberikan bukan atas budi bicara Perdana Menteri, kita boleh masukkan dalam terma rundingan contohnya. Jadi saya berharap ini boleh menjadi satu batu loncatan untuk kita bersama-sama membangunkan negara ini. Hentikan politik yang tidak berkesudahan demi rakyat yang telah memilih kita 222 ahli parlimen yang berada di sini. Dengan itu saya mengakhiri ucapan saya dan saya ahli parlimen Bangi mohon menyokong usul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Dipersilakan Yang Berhormat Kanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang, Datuk Yang Pertua, ahli-ahli yang berhormat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjunjung kasih dan merapat sembah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Pemaisuri Agong ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agong Raja Zari Sofia. Jadi pada petang ini seperti biasa Kangar mengambil peluang untuk membahaskan titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya mulakan dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Pendaraju Transformasi Pertanian. Jadi alhamdulillah Menteri Pertanian pun ada di sini. Dia baru masuk. Dan isu yang selalu dibincangkan dalam Kementerian Pertanian ataupun keterjaminan makanan adalah berkaitan dengan isu beras. Saya tak boleh elak sebab saya datang daripada kawasan pengeluaran beras antara yang terbesar di utara Semenanjung Malaysia. Jadi terlalu banyak isu dan saya pasti Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dah ambil tindakan, banyak tindakan dah ambil. Cuma kadang-kadang kita kena perkasakan lagi, tambah lagi tindakan-tindakan supaya kita dapat menyelaras ataupun memperbaiki mutu ataupun apa-apa yang berkaitannya dengan beras tempatan. Cuma yang agak mengherankan ialah kenaikan harga setelah kerajaan perpaduan mentadbiran negara berlaku kenaikan harga beras yang agak luar biasa. Kalau dahulu beras 10 kilo berharga RM26 ataupun RM Malaysia RM26, kini telah naik sampai RM38. Mati rakyat sampai macam ni dari segi harga beras. Dan harga beras tersebut kekal hingga kini. Kekal, tak turun. Kekal sampai sekarang. Dan sampai bila rakyat di bawah sana boleh bertahan dengan harga yang sebegini? Saya ulang, sampai bila rakyat di bawah sana boleh bertahan dengan harga sebegini? Terutamanya di kalangan B40. Tuan Yang di-Pertua, nasi merupakan makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Kalau kita tidak makan nasi seharian, rasanya kita tidak boleh duduk senang. Macam-macam jenis nasi yang kita ada. Nasi kandar pun ada, nasi Arab pun ada, nasi minyak, nasi goreng. Semua kita menggunakan nasi bagi memenuhi perut bagi rakyat Malaysia. Oleh itu, kerajaan melalui KPKM perlu memperkukuhkan sistem makanan negara pada semua peringkat, baik peringkat pengeluaran,
pemprosesan, pengedaran, penyediaan beras untuk keperluan masyarakat Malaysia. Jadi bagi mencapai hasrat ini, kerajaan perlu membantu petani secara berkesan dan menyeluruh. Ini penting bagi meningkatkan pengeluaran produktiviti padi di seluruh negara. Apakah masalah petani atau pesawah padi? Jadi ini saya rasa telah difahami oleh Menteri KPKM. Masalah utama pada kini ialah di kawasan Parlimen Kangar, khususnya PPK Bintong, adalah kemarau berpanjangan dan masalah ketiadaan air. Agensi-agensi berkaitan seperti MADA, JPS sudah sedia maklum tentang perkara ini kerana situasi ini bukan berlaku pada masa sekarang sahaja, tetapi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Petani-petani tidak mampu membeli pam air bagi mengepam air ke sawah-sawah mereka, tak mampu. Kadang-kadang bila kita tanya JPS, tanya MADA, masing-masing lawan bertolak. Ada pam besar tak boleh, takut air tu dah sedut semua. Jadi macam-macam cerita berkaitannya dengan JPS dan juga MADA. Jadi sekiranya tidak air di bendang, masalah rumpai akan semakin teruk kerana pertumbuhan rumpai akan lebih cepat dari padi semasa awal pertumbuhan pokok padi, dan ia mengundang penyakit padi dan perosak tanaman padi seperti karah, reput tangkai dan sebagainya. Jadi di sinilah peranan MADA, peranan JPS bagi membantu petani. Kedua-dua agensi ini perlu mencari kaedah yang sesuai bagi memudahkan kawasan ini diairi. Kerana apa? Kerana nasi merupakan makanan yang dimakan oleh sebahagian besar daripada penduduk di Malaysia. Agensi-agensi ini perlu mencari jalan dan bukannya mencari alasan untuk membantu petani, sebab petani-petani sudah menjalankan kegiatan ini turun-temurun. Mereka tidak ada pilihan. Suka atau tidak, mereka tetap akan tanam padi. Untung atau tidak, mereka tetap akan tanam padi. Itu yang berlaku kepada golongan ataupun masyarakat petani. Andai kata bekalan beras tidak mencukupi, adakah kita semua bersedia untuk tidak makan nasi pada setiap hari? Andai kata negara jiran seperti Thailand, Vietnam dan negara-negara pengeksport tidak mengekspor ke negara kita, apa yang akan berlaku? Sampai bila kita akan bergantung pada import bekalan makanan, bekalan beras? Jadi timbul beberapa persoalan di sini. Apakah tindakan kerajaan dalam menangani isu ini? Apakah usaha kerajaan untuk menjamin bekalan beras di negara ini? Apakah usaha untuk mengawal monopoli kartel-kartel beras? Apakah usaha-usaha kerajaan untuk membantu petani-petani bagi meningkatkan hasil padi? Adakah kerajaan akan meningkatkan subsidi input pertanian kepada petani-petani? Ini antara satu benda yang penting. Saya pun terlibat dalam PPK Bintong di Parlimen Kangar, dan antara yang dibincang ataupun diusulkan adalah berkaitannya dengan naikkan sedikit atau tambahkan subsidi input pertanian, kerana terdapati bahawa pendapatan petani agak merosot pada hari ini. Dan adakah kerajaan juga mempunyai mekanisme untuk mengawal kenaikan harga benih padi? Apakah ada kaedah untuk kawal kenaikan harga benih? Dan seterusnya, tetapi untuk isu yang berkaitan, isu seterusnya adalah berkaitannya dengan kes Nailin seperti yang dibincangkan oleh Bangi tadi. Jadi sama ada ahli-ahli yang berhormat sedar ataupun tidak, orang Islam di sebelah sini, di sebelah sana, sedar ataupun tidak, peranan Mahkamah Syariah semakin merosot kerana kesan tindakan Nailin mencabar enakmen Mahkamah Syariah di negeri Kelantan. Adakah orang Islam lebih rela berada di bawah mahkamah sivil yang berasaskan undang-undang penjajah semata-mata dan menafikan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber perundangan Islam?
Kalau kita lihat balik, walaupun undang-undang sivil ianya belum lagi perfect, belum perfect. Yang perfect ialah undang-undang Islam. Apakah akan jadi kepada agama Islam di negara ini? Kerana Islam adalah agama persekutuan. Agama Islam sudah diancam dengan liberalisme dan pluralisme. Apakah kerajaan akan mengikut aliran liberalisme ini? Jika jawapannya adalah iya, maka negara ini sebenarnya menuju ke arah sebuah negara sekularisme dan akan hilang jati diri, dan akhirnya Malaysia akan menjadi negara barat di Asia yang akan mengamalkan nilai-nilai barat dan menepikan nilai-nilai Islam. Walaupun pada awalnya negara Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan Islam, sejarah sudah membuktikan banyak negara-negara yang dahulunya Islam kini sudah mula meninggalkan ciri-ciri sebagai sebuah negara Islam, terutamanya di kawasan Eropah Timur. Jadi lambat laun negara ini akan menjadi sebuah negara sekular jika masyarakat Islam di negara ini boleh pejam mata tentang isu yang melibatkan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Datuk Yang di-Pertua. Seterusnya berkaitan dengan kebebasan bersuara. Mengapakah suara rakyat Malaysia cuba disekat? Adakah kita sedang menuju ke arah sebuah negara yang tidak mengamalkan demokrasi? Kerajaan demokrasi adalah kerajaan dari rakyat untuk rakyat. Adakah rakyat perlu mengiyakan semua tindakan kerajaan walaupun bertentangan dengan prinsip demokrasi? Apa yang kerajaan bimbang sangat? Ini kita nak tahu apakah yang kerajaan bimbang tentang tindakan-tindakan yang menyekat apa kebebasan bersuara, terutamanya kepada kami ahli parlimen pembangkang. Saya tidak faham hala tuju dan ke arah mana kerajaan akan membawa rakyat Malaysia berkaitan dengan kebebasan bersuara. Dulu kita nampak berdegar-degar memperjuangkan kebebasan bersuara. Sekarang sudah menjadi sebaliknya. Rakyat hari ini semakin bijak. Sekarang adalah 2024, bukan tahun 1980-an, tahun 1990-an ataupun tahun 2000. Jadi kita dah jauh ke depan. Jadi selagi akses banyak disekat oleh kerajaan, rakyat tetap akan bangkit menyuarakan pandangan mereka. Rakyat sekarang dia tak takut dah. Kalau dulu mungkin takut, sekarang tak takut. Tangkap pun tangkap lah, tak takut. Jangan lupa, ketika negara-negara sedang membangun, menentang penjajah, dan penjajah mengambil pelbagai tindakan kepada rakyat, suara rakyat makin lama makin bergema. Dan akhirnya negara-negara yang dijajah telah mencapai kemerdekaan. Dan saya makin tidak faham kerana negara ini menuju ke arah liberalisme agama atau Islam liberal, tetapi dari sudut yang lain menyekat kebebasan bersuara. Kami rakyat akan bersuara walaupun ada ancaman daripada kereta Ponda Polis di depan rumah dan sebagainya. Isu seterusnya seperti titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong berkaitannya dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ambil masa sikit lah, Tuan di-Pertua. Sehingga hari ini ada lagi generasi yang gagal menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan walaupun lebih 60 tahun Tanah Melayu merdeka dan pembentukan negara Malaysia 1963. Ini titah diraja. Adakah persoalannya, adakah kerajaan akan memperkasakan sistem pendidikan yang berteraskan Malaysia yang membolehkan rakyat negara ini boleh bertutur bahasa Melayu dengan fasih? Kita perlu ada jati diri, kita perlu ada satu sistem pendidikan menggunakan bahasa kebangsaan. Kita guna bahasa Melayu pun boleh maju, jangan bimbang.
banyak negara-negara asing yang menggunakan bahasa tempatan tetap maju. Dan isu yang terakhir berkaitannya dengan MOTEK. Apakah hala tuju MOTEK? Apakah yang YB Menteri nak bawa negara ini dalam aspek pelancongan? Dan tahniah kepada KP baru. Dan Kanga ingin mohon pihak MOTEK membantu Kanga untuk menarik pelancong ke Kuala Perlis kerana kami sudah ada tapak baru yang dikenali sebagai Dataran Lok 9. Dataran ini boleh dimajukan dan diadakan dengan pelbagai aktiviti tempatan dan antarabangsa. Jadi saya rasa setakat itu saja. Dengan ini Kanga menyokong dan menjunjung penuh titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Berikut saya mempersilakan Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan menjunjung kasih titah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong di Dewan Yang Mulia ini. Pertamanya, saya ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang Tengku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Al-Lala Sultan Iskandar Al-Hajj yang telah selamat menyempurnakan pemerintahan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-16 dan telah menaungi negara dengan bijaksana dan penuh hemat. Saya juga ingin mengucapkan tahniah serta menyembah takzim ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah dimasyhurkan sebagai Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 31 Januari 2024 yang lalu. Berbekalkan hemat serta kearifan Baginda Tuanku dalam mengemudi pemerintahan, saya mendoakan agar Baginda Tuanku sentiasa sejahtera dan dirahmati Tuhan dan negara akan terus stabil, maju dan kekal berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa. Tuan Yang di-Pertua, sebagai wakil rakyat, saya ingin menekankan bahawa kestabilan politik kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini telah berjaya mendorong kerancakan pertumbuhan ekonomi negara di mana pelaburan tertinggi negara telah dicatatkan sebanyak 329.5 bilion pada tahun 2023. Sekalipun kejayaan besar tersebut diraih oleh kerajaan, masih ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjadikan perbandingan ringgit dan dolar Amerika Syarikat sebagai satu ukuran semata-mata dalam menentukan kestabilan ekonomi semasa. Pada hemat saya, kita perlu mentafsir mesej ini dengan jelas agar semua pihak lebih bertanggungjawab dalam memberi pendapat dan olahan dan tidak memanipulasikan fakta dengan keadaan sebenar ekonomi negara. Misalnya, ada pihak yang membandingkan keadaan semasa tentang ringgit jatuh pada paras terendah iaitu pada kadar 4.7965 berbanding dolar dalam dagangan lebih dari kadar 4.885 sewaktu krisis kewangan tahun 1998. Sedangkan menyamakan kedua-dua keadaan ekonomi amat tidak adil sekali. Pada tahun 1998, krisis kewangan telah pun memudarat menjadi krisis ekonomi. Rizab antarabangsa Malaysia amat berkurangan berbanding sekarang. Hutang tidak berbayar NPL mencecah 20%. Struktur ekonomi, daya tahan bank memang lemah ekoran dasar pembangunan yang bersifat oligarki dan dipenuhi dengan amalan kronisma dan nepotisme. Hari ini, sistem perbankan, rizab dan ekspor Malaysia memang jauh lebih sihat dan baik berbanding dengan masa terdahulu. Dalam pada itu, ramai juga mempersoalkan mengapakah nilai mata wang Vietnam dan Thailand tidak jatuh seteruk ringgit Malaysia. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahawa kerana mereka telah melakukan reformasi struktur lebih awal dari Malaysia, maka ekonomi mereka menjadi lebih produktif dan berdaya saing. Sekarang mereka tengah menikmati bonus reformasi tersebut. Hari ini kita melihat ringgit masih merudum. Pokoknya kerana kita masih awal dalam usaha meningkatkan produktiviti dan melaksanakan reformasi. Di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun,
Kerajaan Perpaduan bertekad melaksanakan reformasi melalui beberapa rancangan utama, khususnya Pelan Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Industri Baru dan Pelan My Digital telah pun dilancarkan. Dasar-dasar ini adalah untuk melonjakkan negara kita ke peringkat negara maju. Kita sudah berjaya menarik FDI yang mencecar rekod yang amat baik. Pentingnya sekarang adalah pemantauan dan pelaksanaannya. Sebelum ini saya telah melontarkan beberapa cadangan di ruang media. Antaranya agensi pelaksana seperti MIDA perlu menjadi pusat serhenti sepanjang perjalanan pelaburan pelabur-pelabur asing dan domestik. Lebih cepat pelaburan tersebut mendarat di Malaysia, lebih tuntas ianya membantu mengukuhkan ringgit kita. Di Dewan Yang Mulia ini, saya juga ingin membuat cadangan tentang kempen beli barangan Malaysia. Terdapat ahli-ahli Dewan termasuk Bank Negara yang membawa cadangan ini dan meminta rakyat membeli barangan buatan tempatan sebagai satu langkah untuk mengukuhkan ringgit. Bagi saya, permintaan ini terlalu luas skupnya dan sukar untuk mencapai sasaran. Seharusnya kerajaan menjadi contoh dan teladan dulu melalui dasar perolehannya. Kemarin, dalam lawatan saya ke pameran amal karya seni di Pusat Perubatan Universiti Malaya, saya dimaklumkan oleh para artis bahawa amat sukar untuk hasil kerja mereka dipamerkan di bangunan kerajaan. Lebih-lebih lagi dibeli oleh agensi awam. Di samping itu, saya perhatikan banyak cenderahati yang dihadiahkan oleh agensi kerajaan kepada tetamu-tetamu merupakan barangan seperti plak, pingat, trofi dan lain-lain yang saya menganggap biasa, tiada keunikan dan kurang menarik. Barangkali produk-produk ini juga adalah hasil negara asing. Saya ingin mengesyorkan di Dewan Yang Mulia ini supaya perolehan cenderahati kerajaan diberikan kepada artis-artis tempatan bermula dengan 30%. Ramai artis tempatan yang berbakat dan memerlukan sokongan. Ianya bukan sedekah, tetapi peluang kepada mereka untuk mempromosikan hasil karya mereka kepada tetamu tempatan dan antarabangsa. Dari segi ekonomi, ianya juga dapat menghentikan import, mengukuhkan ringgit di samping menggalakkan barangan buatan Malaysia. Saya ingin mendapatkan maklum balas Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya serta Kementerian Komunikasi tentang show tersebut. Bersempena dengan Hari Kraf Kebangsaan 2024 yang dijalankan pada 21 Februari hingga 4 Mac, saya juga ingin mengajak ahli-ahli yang berhormat dan orang ramai untuk turut serta turun ke Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Conley, bagi melihat hasil kreatif kraft tangan pengusaha-pengusaha Malaysia dan membantu pengusaha tempatan menjana pendapatan dan menaik taraf kehidupan Malaysia. Tidak jauh, kunjungilah pameran seni di galeri di belakang Dewan Yang Mulia ini dan menyokong artis-artis kita. Tuan Yang di-Pertua, kedua, saya ingin memfokuskan kepada isu di kawasan Parlimen Petaling Jaya terkait hospital awam. Untuk makluman, PJ merupakan antara kawasan yang paling padat di sekitar Lembah Kelang dengan mempunyai sekurang-kurangnya 360,000 penduduk dengan anggaran kepadatan penduduk 6,600 orang kilometer persegi. Tahukah anda bahawa Petaling Jaya telah diunjurkan sebagai masyarakat menua? Menurut WHO, masyarakat menua terdiri daripada 7% yang populasinya berumur 65 tahun ke atas. Malah, kajian juga terus menunjukkan bahawa Malaysia akan menjadi super age community menjelang tahun 2056. Pada saat ini, Parlimen Petaling Jaya masih tidak mempunyai hospital awam dan terpaksa bergantung kepada 2 buah klinik kesihatan yang mempunyai limit perkhidmatan, apatah lagi kepakaran perubatan. Bertentangan dengan persepsi orang ramai, Tuan Yang di-Pertua, terhadap Petaling Jaya, tetapi inilah hakikat. Melihat pula kepada peningkatan populasi warga emas di Petaling Jaya, selain kepadatan penduduk-penduduk dalam kumpulan B40 dan pangsapuri kos rendah, terutamanya di kawasan Dun Taman Medan dan sebahagian di Dun Seri Setia, saya melihat terdapat keperluan yang mendesak untuk mewujudkan infrastruktur hospital awam yang berdekatan serta mudah akses oleh pelbagai golongan awam. Namun, saya akui bahawa isu kekurangan tanah di Petaling Jaya untuk membangunkan sebuah hospital awam juga menjadi satu isu. Justru saya berpendapat bahawa libat urus strategik perlu dimulakan dengan penlibatan pihak KKM, pejabat tanah dan daerah Petaling, pihak berkuasa tempatan,
dan pihak-pihak berkepentingan yang lain agar isu ini dapat diperhalusi dan ditangani secara berhemah. Setakat ini hanya terdapat satu hospital iaitu UMMC, University Malaya Medical Center di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang menawarkan penjagaan kesihatan dalam kategori yang agak mampu milik kepada penduduk. Jika pembinaan hospital baru adalah terlalu mahal, adakah kerajaan boleh memperkasakan UMMC supaya juga boleh menawarkan perkhidmatan yang seperti hospital awam lain? Perkara ini bukanlah kali pertama dibangkitkan oleh saya. Justru besar harapan saya agar KKM di bawah YB Kuala Selangor dapat mengambil inisiatif untuk warga Petaling Jaya dengan kadar segera. Tuan Yang di-Pertua, ketiga, isu pengangkutan dan kemudahan awam. Saya sentiasa konsisten menekankan di dalam beberapa perbahasan saya betapa pentingnya memperkasa first and last mile connectivity dengan izin, melibatkan pengangkutan awam seperti MRT, LRT, bas, minivan dan kemudahan asas seperti laluan penjalan kaki dan mesra OKU. Untuk makluman, pihak saya sentiasa mengadakan pertemuan secara konsisten bersama wakil MBPJ, Prasarana, MRT Corp, Adun Ahli Majlis, NGO-NGO bagi memastikan PJ dapat menjadi sebuah hub yang menghubungkan jaringan pengangkutan bersepadu di bawah MRT LRT. Justru saya berpendapat bahawa pengangkutan awam harus diperkasakan sebelum membincangkan segala pembinaan lebuh raya yang baru seperti PJ D-Link. Isu hangat ini sering terpampang di media massa dan mendapat perhatian ramai. Namun mesej saya jelas bahawa kita perlu menumpukan kepada agenda merangka pengangkutan awam yang mampan untuk seluruh Malaysia. Sekalipun projek PJ D-Link telah dibatalkan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada tahun lalu, masih terdapat kabar angin bahawa projek tersebut akan dinilai semula. Saya berpendapat bahawa selagi isu ini relevan, ianya perlu dinya klasifikasikan perjanjian konsesi PJ D-Link daripada Akta Rahsia Rasmi 1972 agar terma dan kandungannya dapat diakses oleh orang awam dan lebih bersifat telus. Justru, alternatif kepada lebuh raya sudah pastinya menyokong kapasiti pengangkutan awam yang terdiri daripada berbagai bentuk, mudah akses, berpatutan, efektif dan holistik sebagai langkah proaktif meningkatkan taraf kualiti kehidupan bagi komuniti PJ. Tuan Yang di-Pertua, sebelum menutup tirai ucapan perbahasan saya, izinkan saya mengungkapkan serangkap pantun untuk renungan kita semua. Mekar sejambak bunga di taman, cerminan subur daulat diraja. Malaysia Madani mengejar kemajuan, amanah rakyat luhur dijaja. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Saya menjunjung penuh titah duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Berikut dipersilakan Yang Berhormat Permatang Pau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan pada Datuk Yang di-Pertua kerana memberi ruang pada Permatang Pau untuk sama-sama menyertai perbahasan usul menyusun titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Pertamanya, sebelum saya melanjutkan perbahasan saya mewakili rakyat Permatang Pau dengan penuh takzim mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan ucap selamat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong yang ke-17. Permatang Pau mengambil peluang ini menjunjung kasih titah diraja ini dengan membangkitkan beberapa perkara yang perlu dititik beratkan, sekaligus merealisasikan beberapa intipati penting titah yang Tuan Agong tempoh hari. Datuk Yang di-Pertua, konsep federalisme yakni